Sekadar pengetahuan lah kan. Sekadar mungkin tuan-tuan nak tahu apa jampi yang dibaca tu. Kalau masih ingat lagi lah. Si kumra, kum cerai, kum tum taini mai pumumpai, hum cak cit hanga daka. Lepas tu saya ketuk tempat sakit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah malam ni kita ada tetamu istimewa. Ini merupakan salah seorang saya boleh kata salah seorang pelajar saya lah. Tuan Syazwan. Tuan Syazwan ni pernah hadir beberapa kali ke kelas dan juga kursus perubatan Islam yang saya adakan di Putrajaya. Dan hari ini saya ingin perkenalkan dia kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Dia merupakan seorang pengamal, orang kata, perubatan urutan, pengamal urutan Melayu tradisional. Dan juga beliau banyak pengalaman belajar pelbagai, orang kata, macam-macam ilmu perubatan lah, termasuk perubatan orang asli ada juga. Pernah orang asli pun ada, cara perubatan Melayu, cara perubatan Jepun pun ada, macam-macam lah. Jadi saya pun sering kali panggil dia untuk urut saya sendiri, alhamdulillah. Dan malam ni kita nak dengar cerita perkongsian daripada beliau tentang pengalaman dia belajar apa, ilmu tradisional Melayu ni. Apa yang sebenarnya yang diamalkan. Contohnya macam biasanya kalau orang tukang urut ni kan, kita biasa dengar orang urut ni dia kena ada macam ilmu special, tak? Dia kena ada macam turun-temurun ke, ataupun dia kena ada ijazah ke apa ke kan, sebagainya. Jadi kita nak tahu adakah betul benda-benda ni dan sebenarnya apakah hakikat di sebaliknya. Okey. Jadi kita serahkan kepada, bagi mikrofon ni kepada Tuan Syazwan lah. Okey tuan. Okey, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syazwan. Nama penuh saya Muhammad Syazwan Abdul Aziz. Kalau kawan-kawan tu dia panggil saya Syazwan Gurun sebab saya asal daripada Gurun, Kedah. Berkenaan dengan ilmu perubatan ni, saya lebih spesifik kepada ilmu urut lah. Urut belajar macam-macam guru. Tapi yang mula-mula sekali saya belajar daripada arwah datuk saya, arwah ayah saya. Pada mulanya saya ambil 100% lah. 100% tu daripada datuk saya. Lepas tu kadang-kadang dengan ayah saya macam tu. Macam mana cara mereka turunkan ilmu tu? Dengan apa? Yalah, kadang orang kata ada saka lah, apalah. Ada ke benda-benda macam tu? Macam mana? Tak ada. Diorang lebih bagi kepada amalan. Maksudnya ada amalan puasa, ada amalan wirid, ada baca surah-surah tertentu di malam-malam tertentu. Ada kiraan dia lah, bilangan berapa hari apa semua sebelum kita khatam tu kan. Daripada buat minyak, pantang larang dia. Masa buat minyak tak boleh bercakap kan, contohnya kan, tak boleh bercakap, ada wirid. Kenapa tak boleh cakap tu? Mesti ada fokus. Fokus. Konsentrasi penuh yang kita nak buat tu minyak untuk urut perubatan kan. Jadi kita kena fokus. Lepas tu masa kita buat tu pun tak boleh ada macam gangguan-gangguan. Contohnya kita tengah ni kita tengok anak kita kan, kita fokus yang tu dulu. Jadi mula-mula tu saya belajar tu lah. Lepas arwah datuk dengan arwah ayah saya dah tak ada, saya mencari lagi lah dekat area kampung saya kan. Tak semua ilmu daripada orang tua-tua kita dapat, tak semua. Dalam 10 orang tu mungkin 7 orang kita dapat lah. 3 orang tu kadang-kadang tu dia tak nak bagilah. Kenapa tak nak bagi tu? Sebab dia pada pendapat dia macam-macam. Mungkin dia anggap saya tak layak, mungkin dia anggap ni keturunan dia saja kan, ataupun dia mungkin dia rasa saya takkan mampu buat macam dia kehendaki dia kan. Jadi pasal saya tu minat nak belajar, yang mana tak nak tu tak apalah, yang mana boleh bagi saya mencari. Saya pergi kawasan Kedah sampai Perlis, Penang. Lepas tu saya bila saya habis sekolah, saya mula keluar jauh lagi. Saya pergi sampai Kelantan, Terengganu. Ada beberapa tempat dekat Pahang pun ada, dekat Melaka. Jadi pendapat saya tentang ilmu urut ni, sesiapa saja boleh belajar. Dia bukan ilmu keturunan. Sesiapa. Kalaupun keturunan dia tukang urut, tapi kalau anak cucu dia tak mau, tak dapat. Dia tak mau benda tu.
Kalau ada yang mendakwa dia dapat ilmu ni melalui mimpi, yang itu mungkin satu benda lain lah. Macam saka ke yang ustaz cakap tadi kan. Saka ke mungkin dia perturunkan sebelum dia meninggal tu, dia nak orang tu ada kemahiran macam tu, ada boleh mengurut. Tok saya pun tukang urut juga, bidan. Masa mudanya saya dengar cerita sebab kita tak ada waktu tu kan, waktu kita muda tak ada. Kalau ada orang dalam kampung nak bersalin, dia gelisah. Sampai satu hari benda tu ganggu hidup dia. Rutin harian dia terganggu. Ada orang sakit nak bersalin, dia pula yang gelisah. Jadi dia jumpa ustaz pada zaman tu lah, untuk buang lah kalau ada benda-benda tak elok dia buang. Sejak tu dia dah tak jadi bidan lagi. Oh, masya-Allah. Lepas dah buang tu dia tak jadi. Jadi buang benda tu, tiba tu ilmu bidan habis hilang. Kalau macam saya awal-awal dulu memang ada amalan-amalan tertentu, ada jampi serapah, jampi serapah yang orang Melayu kita pada yang siam boleh apa dah. Boleh share sikit tak? Agak-agak apa ni? Sekadar pengetahuan lah kan. Sekadar mungkin tuan-tuan nak tahu apa jampi yang dibaca tu. Kalau masih ingat lagi lah. Si kumra, kum cerai, kum tum taini mai pumumpai, hum cak cit hanga daka. Lepas tu saya ketuk tempat sakit tu. Dulu. Faham lah. Bahasa Siam tu. Faham. Tulang balik ke tulang. Darah balik ke darah, urat saraf balik ke tempat dia yang asal. Macam itulah doa yang dulu-dulu lah. Tapi banyak yang saya dah tinggalkan. Dan ada beberapa perkara yang kalau saya rasa ada keraguan tentang arwah datuk saya ke apa pun saya tinggalkan. Yang dulu memang kita pakai betul. Contoh apa? Contoh dia masa kita nak keluar pergi ngurut tu, saya akan tarik nafas panjang, saya akan pasang niat aku nak pergi ngurut. Lepas tu saya hembus. Saya akan rasakan angin saya keluar sebelah hidung ni, sebelah mana yang lebih. Kalau keluar sebelah kanan, biasanya maksud akan berhasil. Boleh. Kalau belah kiri, kemungkinan hari tu belum berhasil lagi urut. Mungkin orang tu sakit nak mati, mungkin ada halangan tengah jalan atau apa. Kita akan pakai pula doa lain untuk cover balik yang rasa was-was tadi tu. Bila kita nak keluar pergi urut tu kan, kita diajar mana-mana guru pun kena ikhlas, tak boleh ambil duit, tak boleh ambil upah. Kalau orang bagi berapa ambil. Tapi pengalaman saya sendiri, kebanyakan tukang-tukang urut akan mengungut di belakang, termasuk guru urut sendiri. Dia akan mengungut, apalah orang ni, aku urut dah penat-penat, dia tak kan. Maksudnya bukan senang lah nak ikhlas. Bukan senang nak ikhlas dalam mengurut, kita keluar tenaga kan. Saya pernah jumpa satu orang tua dulu, lama dah lah. Masa tu umur saya awal 20-an. Saya nak minta ilmu urut dekat dia. Bila saya pergi jumpa dia, dia kata dia tak boleh ajar. Tapi saya tahu dia hebat. Sampai dikatakan dia boleh urut jarak jauh. Saya nak ilmu tu. Urut jarak jauh. Urut jarak jauh. Jadi saya pergi sekali, dia tak mau ajar. Kan? Jadi saya balik, ada satu orang petua dekat saya. Kalau jumpa tukang urut yang tak mau ajar ilmu, kita nak suruh dia keluarkan ilmu dia juga. Bawa sirih dengan pinang. Pada zaman tu lah. Jadi saya bawa, saya letak depan dia. Bila saya bawa depan dia, dia tengok saya, dia kata, bolehlah nak kalau dah berhajat sangat. Jadi dia beritahu kat saya masa tu, boleh ambil ilmu ni, nanti adalah benda dia suruh bawa pisau lipat, dia suruh bawa sirih pinang, dia suruh bawa, ada benang pun dia suruh bawa juga. Saya tak ingat masa tu, lebih kurang macam tu. Suruh bawa. Dia kata dia akan bagi benda yang ada dalam tangan dia tu akan masuk kat tangan saya. Jadi masa yang kejadian tu, arwah ayah saya ada lagi, arwah datuk saya ada lagi. Dia kata, saya kata benda apa? Dia kata benda tu ada dalam tangan dia. Umur dia pun dah 80-an, dia pun mungkin dia rasa dah tak mau dah ngurut. Dia kata dia akan keluarkan benda tu, dia akan masuk dalam tangan saya ni. Akan masuk. Lepas macam susuk ke apa? Lebih kurang macam tu. Jadi bila saya pakai benda tu, saya ngurut, saya tak penat. 10-20 orang. Lepas tu kalau saya urut orang, contoh saya urut ustaz, ustaz tak beritahu sakit tak apa, tangan saya akan cari sendiri tempat sakit. Saya boleh tahu. Jadi saya memang nak sangat ilmu tu.
saya nak ambil. Tapi saya kata ada tak cara lain yang dia tak masukkan ni? Sebab kalau arwah ayah saya tahu dia marah kan. Sampai masukkan barang kan. Dia kata kena masuk. Saya tak nak. Jadi saya tak ambil lah ilmu tu. Saya berhati-hati juga dulu, berhati-hati juga. Selain daripada tu, cuba boleh share dengan kita tak? Sepanjang pengalaman sebagai tukang urut ni, dah berapa, orang kata dah berapa tempat dah pernah pergi? Kira pencapaian lah, maksudnya sejauh mana dah sampai dengan ilmu urutan? Saya dah pergi urut sampai ke Sabah Sarawak, urut orang ke Indonesia. Kadang-kadang secara tak langsung, bukan plan pun. Kadang-kadang ada orang sakit kan, kita nampak dia ni perlu bantu kan, kita bantu. Saya pernah urut imam masjid dekat Kathmandu, dekat Nepal. Kathmandu. Imam dekat Nepal. Pernah juga urut dekat Imam masjid. Ya. Ada masjid di Nepal? Ada di Kathmandu. Ada 2 masjid. Masjid Jami'. Pernah mengurut juga dekat Sri Lanka. Dan pernah masa buat umrah dekat Mekah pun orang minta urut. Saya urut CEO syarikat tu, yang syarikat umrah tu kan. Dia nak tawaf tu pakai wheelchair. Lepas tu saya urut tu, alhamdulillah Allah izin dia okey. Masya-Allah. Haji Zainal memang saya ingat ilmu dia. Tapi kadang-kadang ilmu ni boleh jadi buat kita jadi susah juga. Sebab contohlah macam dekat Mekah kan, semua orang minta urut, tapi bila kita nak saya rasa banyak lagi orang lagi pengalaman daripada saya, yang dah urut sampai 40 tahun kan. Saya baru dalam belasan tahun lah secara serius. Kalau urut tu dah 20 tahun lebih, tapi kalau secara serius lebih kurang 14 tahun. Cara serius. Jadi saya ada jumpa orang yang lebih pengalaman daripada saya kan, macam-macam kes lagi diorang jumpa. Cumanya bagi pengamal urut ni, saya nasihatkan kena belajar anatomi. Anatomi. Kena tahu, sebab setengah-setengah tu kita urut kan, kita memang ada skill ada ni, tapi kadang-kadang ada beberapa konsep tertentu kita tak faham sebab kita mengurusi daripada bapak kita ke apa kan, buat macam ni kan. Memang bagus, tapi kita kena belajar lagi. Maksudnya jangan tinggalkan sains lah. Sains pun penting juga. Banyak ada urut tertentu sebenarnya. Urut dengan senaman ni dia berkaitan. Senaman Melayu ada setengah kes kita perlu bersenam kan. Cumanya kadang-kadang dalam kita urut tu adalah dakwah-dakwah tertentu kan. Kata ilmu urut ni contohnya daripada ada sahabat yang buat ke, atau ada Sayyidina Ali ke apa kan. Kadang-kadang jampi-jampi Melayu kan sebutnya tu kan. Kuat aku kuat Ali, gagah aku gagah Ali. Kan terketuk sini apa semua kan. Besi kersani ada, besi kersani. Besi kersani, besi berhani, besi bahari, besi alabahat kan. Semua terpasak dalam tubuhku kan. Semua. Kan? Jadi sebenarnya ilmu urut ni manfaat bagi yang tahulah kan. Saya pernah urut dekat satu perkampungan orang Iban dekat, saya urut satu family, lepas tu ada orang kampung dekat-dekat minta tolong. Lepas tu dia panggil lagi yang kawan-kawan dia. Jadi seolah-olah ni saya tahu semua. Kan? Kita urut je. Jadi dia orang minta tolong ada tak kalau ada macam gangguan. Dia dah satu part lain kan. Itu part lain tu. Itu kena orang yang alim bidang tu. Saya bidang urut tu dah. So tadi ada sebut pasal anatomi manusia kan, kena faham anatomi. Jadi sebenarnya bila kata tadi tuan kata nak belajar urutnya siapa-siapa boleh mengurut kan? Betul. Tapi adakah perlu kata jampi-jampi ni perlu ke tak perlu sebenarnya? Kalau ikutkan pengalaman lah, lepas ada masa dulu dengan sekarang ni. Saya teringat ada satu orang guru yang saya belajar dengan dia tentang urut patah. Bomoh patah lah, bomoh patah. Dia urut untuk orang patah. Sebenarnya kita tak urut orang patah. Kalau kita urut orang patah lagi patah lah kan. Kita urus patah. Urus kepatahan. Bukan kita urut patah tu, kita urus patah tu. Jadi bila saya belajar dengan dia dulu tu, tapi saya teringat lagi pesanan dia kat saya dulu. Dia kata, kalau teknik awak buat tak betul, masukkan tulang orang, jampilah banyak mana pun, tak masuk ke? Tak masuk juga. Maksudnya teknik kena betul dulu. Ada satu orang juga bomoh yang bahagian patah agak, dia cakap kat saya macam tu juga. Dia kata orang yang urut ni kadang-kadang dia urut salah, lepas tu dia jampi-jampi, lepas tu dia sebut insya-Allah baik. Dia berharap bila dia sebut insya-Allah tu Allah akan betulkan kesalahan yang dia masukkan salah tadi tu kan. Kan. Sebenarnya teknik nak masuk betul. Ada satu orang tukang urut patah juga kat Negeri Sembilan.
Saya pernah tanya ada soalan dulu. Kalau bahu kita terjatuh kat sini, maknanya dislocate kan? Istilah moden dislocate. Ya. Lebih kurang dalam sebulan setengah ke 2 bulan, baru dia datang kat tukang urut. Boleh bagi masuk balik tak? Saya tanya dia. Dia diam je nak jawab. Bila saya tanya tu dia diam je. Dia pun orang panggil ustaz juga. Dia pun orang panggil ustaz. Dia pun memang dia urut patah, dia buat minyak urut untuk patah apa semua kan. Dia diam je. Dia kata, "Ya dah sebulan ni susah juga." Sebab apa susah ustaz? Sebab lemak semua dah penuhkan ruang yang kosong tadi, lama-lama lemak pun akan mengeras macam tulang jadi kan. Jadi dia pun hurai ikut model juga kan. Jadi maksudnya kalau dia datang tepat pada waktu dia boleh bawa masuk. Katalah 2 hari lepas tu ataupun 5 hari. Kalau sebulan dia pun tak boleh. So kesimpulannya sebenarnya jampi ni tak penting sangat lah sebenarnya. Tak penting lah. Tapi boleh. Dan untuk pengetahuan penonton, bila kita sebut jampi dalam Islam, sebenarnya bukanlah semua jampi tak boleh. Sebab Nabi SAW pernah ditanya tentang jampi. Nabi tanya kepada orang Arab, tunjukkan aku jampi kamu. Kemudian Nabi kata, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa bagi jampi-jampi yang kalau tidak ada unsur syirik. So kalau jampi Melayu, tak kisahlah jampi Melayu ke Siam ke, jampi Iban ke apa ke, selagi tidak ada unsur syirik maka tidak mengapa. Jadi itu benda yang kita kena jelas lah So kesimpulannya gini, bila orang duk kaitkan contohnya jampi dengan urutan ni kan, jadi sebenarnya lepas tuan belajar Quran, sunnah ni kan, jadi mungkin apa nasihat tuan kepada mungkin orang yang menonton ni yang dia mungkin masih mengamalkan jampi-jampi ataupun orang kata ilmu-ilmu yang pelik-pelik lah, yang dikaitkan dengan urutan. Padahal urutan ni lebih kepada fizikal kan, fizikal, fisiologi ke anatomi ke, tetapi ada orang yang dia percaya okey ada power lah kan. Sampai ada satu kes ni, ada orang ni dia macam dia urut, dia macam pegang-pegang macam ni je. Itu pun macam pelik juga, macam mana dia boleh hanya dengan sentuhan macam ni boleh rawat penyakit. Jadi itu mencari adat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab urut ni kita akan jumpa macam-macam kes kan. Kadang-kadang ada orang tengah kita urut histeria pada kita pun ingat kena ada pendinding pejampi sendiri untuk tukang urut kan. Saya pernah jumpa satu orang asli. Saya tanya ada ubat patah, macam mana Tok Batin ubat orang patah? Dia ambil daun pisang, dia ambil daun melung. Kalau kat Kedah lah, kat Kedah ada satu daun melung, kat sini mungkin panggil apa, temaga sosa ke apa. Dia ambil getah tu, daun pisang, dia tumbuk daun melung tadi, dia letak atas daun pisang, dia campur dengan kunyit, dia campur dengan lengkuas, dia campur dengan serai. Serai untuk tulang, kunyit untuk jalan darah, halia untuk pecah angin. Dia campur, dia letak, dia balut. Lepas dia dah lumur-lumur, dia balut dengan daun pisang tadi, dia ikat daun pisang tadi. 3 hari dia pesan jangan buka. Lepas 3 hari insya-Allah tulang bercantum. Sebenarnya bahan-bahan dalam tadi tu yang memang akan menyebabkan tulang bercantum. Saya tanya dekat Tok Batin tu, nak baca apa masa balut ni? Tak ada baca apa? Tok Batin tu cakap tak ada baca apa? Saya kata mustahil, mesti ada baca. Tak ada. Saya desak lah sekali, Tok Batin tolonglah ajar saya akan rahsiakan. Dia kata sebenarnya memang tak ada bacaan apa, dah itu ubat dia. Ubat tu, ubat patah itu. Tulang ni dengan tulang ni dia akan bercantum. Sifat tulang macam tu, kecuali kalau jauh sangat lah. Kalau dekat dia akan macam tu. Tulang berbeza dengan urat saraf. Tulang sifat dia membaik pulih kan, dia akan makin kuat seiring dengan usia lah. Urat saraf sifat dia merosak seiring dengan usia, makin lama makin lemah, makin lama tu urat saraf. Kita repair macam mana pun yang makin, tapi tulang dia makin kuat dengan makanan kita yang betul apa semua kan. Jadi pada yang nak belajar macam ilmu ni tu, nasihat saya jangan taksub dengan guru kan. Kita hormat dia, kita respect dia sebab pengalaman dia yang lepas-lepas. Tapi sekiranya guru itu ajarannya bertentangan dengan Quran Sunnah, tak ada cara lain, mesti tolak. Tak ada cara lain, walaupun siapa guru tu. Itu pendapat saya lah. Kalau guru tu, contoh saya nak ambil satu ilmu dekat satu orang, dekat Greek tu, dia letak syarat dekat saya. Dia kata kamu belajar ilmu ni, ilmu urut ni, kena puasa. Tak apalah, saya puasa juga.
kamu belajar ilmu ni, kamu kena wirid ni malam Jumaat. Okey, tak apa, saya buat. Tiba-tiba ada kata kamu belajar ilmu ni, yang pertama syarat yang paling utama tak boleh tinggal solat, yang kedua tak boleh dahaka kat ibu bapa. Saya tak ambil ilmu tu. Sebab syarat yang dia letak tu, kita tak belajar pun kita memang tak boleh tinggal solat. Kan? Nampak macam mana kadang-kadang kita takut tinggal solat, takut tak menjadi urutan kita tu. Jadi niat dah salah lah. Niat dia tak nak tinggal solat tu bukan pasal takut Allah, tapi takut hilang ilmu tu. Takut tak menjadi. Saya rasa kalau macam guru saya yang hebat, yang tukang-tukang terkenal kan, dia orang tak pernah iklan, dia orang tukang urut lah. Pergi cari customer, siapa nak urut dengan saya 1 jam 100, tak ada. Dia orang yakin dengan Allah yang bagi rezeki kan. Dia orang tak perlu ni. Mereka tak pernah iklan lah. Tak pernah. Sekarang banyak kan. Banyak iklan tu kan. Urut muka, urut apa ni, urut wajah apa kan. Kalau yang dulu tak ada. Dia orang apa-apa banyak serah kat Allah. Subhanallah. Masya-Allah. Banyak lagi tukang-tukang urut yang hebat kalau kita boleh cari ni kan. Cuma kalau benda tu bertentangan dengan Quran hadis, kita kena tolak lah. Pernah belajar tak macam konsep-konsep macam kebatinan? Aura-aura ke, energi ke apa ke? Urut lah. Ada. Ada juga? Contoh macam mana tu? Amalan kebatinan apa semua? Contoh dia? Konsep dia? Konsep macam mana sebenarnya? Contoh ini sebenarnya rahsia ni. Kalau lain pada Ustaz Umat tanya, saya tak jawab. Tapi untuk share-share kan, kita boleh urut orang jarak jauh sebenarnya dalam konsep kebatinan urut. Dalam konsep kebatinan lah. Kita cari kayu lebih kurang panjang dah sejengkal pesakit. Kalau kita tak tahu sejengkal pesakit, kita agak-agak jengkal kita lah, atau kita lebihkan sikit. Kayu tu kita baca ayat kursi 1000 kali. 1000 kali. Pengisian dulu. Bila kita nak guna dia, contoh saya nak urut Ustaz Umat. Ustaz Umat dekat Jordan. Saya dekat sini. Sama kita sakit lah kepala. Saya akan ambil minyak, saya akan urut kayu tu sambil membaca ayat kursi. Itu sahaja, tanpa jampi serapah apa tak ada. Itu sahaja. Cuma niat je aku urut kepala Ustaz Umat. Contohnya kan. Tapi tak ada jampi serapah. Baca ayat kursi, teruskan baca ayat kursi. Pernah lakukan berapa kali pengalaman. Lepas tu kita telefon, pesakit tu sembuh. Tak ada jampi, tak ada apa ayat kursi. Ustaz boleh hurai macam tu, macam mana tu? Okey, tak apa. Nanti kita akan huraikan ayat Quran semata-mata. Ayat kursi sahaja. Ayat kursi saja, tak ada jampi. Urutan jarak jauh. Ni biasa kita dengar ruqyah jarak jauh kan? Ataupun rawatan jarak jauh. Ni pertama kali saya dengar pasal urut jarak jauh ni. Tak apa, insyaAllah dua orang guru yang saya jumpa ajak kaedah tu. Dua-dua ajak yang sama ayat kursi. Dia orang pun tak kenal, guru antara dua guru dia orang pun tak kenal, tapi dia ajarkan kaedah ni sama. Tapi ada tak pengijazahan? Pengijazahan ilmu tu ada tak dia macam bagi ijazah? Okey, sekarang awak dah boleh amalkan ilmu ni. Adalah, saya kena bagi barang kat dia. So dia masa sebilah pisau. Sebilah pisau apa, adalah benda-benda macam garam. Lepas tu ada tak macam ritual ke upacara masa dia ijazahkan tu? Zikir saja. Zikir saja. Zikir. Pantang larang. Pantang larang masa tu tak ada. Untuk yang tu. Untuk yang tu tak ada. Yang lain adalah, tapi yang untuk yang tu tak ada. Apa yang saya faham, kadang-kadang setengah-setengah tu lebih bersifat psikologi lah. Psikologi. Contohnya kan, saya ambil satu ilmu dekat Melaka dulu. Umur dia 92, 93 tahun. Saya belajar ilmu dengan dia tentang untuk kelakian lah, urut kelakian kelakian. Jadi saya belajar dengan dia tu, saya pendekkan cerita lah, saya belajar dengan dia, saya kena puasa. Puasa 7 hari. Saya tak boleh berbuka dengan nasi, kena makan betih. Betih kita goreng, ambil daun pinang muda tu, letak sekali tu. Lepas tu bila kita masak tu, dia meletup jadi macam popcorn tu kan. Sampai angin lah perut kan makan. Tapi nak sangat. Bila saya renung-renung balik kaedah-kaedah yang dia buat kan, tak ada yang jampi pelik-pelik apa, je baca bismillah selawat je. Saya mula faham, kadang-kadang benda tu dia lebih kepada nekat tau. Nekat pengamal tu. Aku nak juga benda ni. Jadi bila kita urut orang, kita confident lagi.
Sebab kita dah lepas yang tahap puasa tadi tu. Kita dah lepas. Kita dah lepas yang tu. Psikologi kita pun sini kita yakin, mai awak ada masalah. Berapa lama dah tak bersama? Mai. Kita confident lagi. Berbeza dengan kita tak melalui ritual puasa tadi. Kita puasa nanti kita ada gugup-gugup je, boleh kan? Boleh kan? Jadi ada beberapa perkara yang guru buat tu kadang-kadang dia macam dia lebih psikologi lah. Simbolik kan. Kenapa kena bagi besi? Besi ni keras. Kan? Jadi untuk kelakian lelaki jadi keras kan. Ada satu orang dulu saya ambil ilmu tu dekat dia dekat Merbuk. Saya dah tersebut buat nama tempat. Tak apa boleh. Ni tak apa kan. Kalau orang air dia tu mungkin kenal dia. Orang air dia Merbuk tu mesti kenal dia. Tangan dia paralysis sebelah, memang sangat kena. Kena buang air kecil. Kencing lah, kencing atas cangkul. Okey. Kencing atas cangkul. Bakar cangkul tu sampai panas, kencing, lepas tu ada bacaan ayat Quran. Ayat Quran. Yang tu ada serapah. Yang tu ada serapah. Tapi bukan yang pelik-pelik ada he hu, tak ada. Serapah tu lebih pada keyakinan. Nak buat tu pun waktu bulan mesti tengah naik. Bulan jatuh tak edih. Dia mesti bulan tengah naik. Simbolik kepada kita punya anu ni. Lagu tu lah kan. Okay. Ada dua perkara saya tak setuju tentang ilmu tu. Tapi masa tu buatlah, masa tu bujang kan. Yang pertama, cangkul tu mesti cangkul curi. Saya ada cangkul saya sendiri tapi saya tak boleh. Saya kena ambil jirannya ke apa kan. Okey. Yang kedua, amalan tu mesti dibuat pada pagi Jumaat, tidak boleh mandi sehingga hari Sabtu petang. Jadi waktu nak pergi sembahyang Jumaat tu tak mandi ya? Tak mandi. Basuh-basuh gitu jelah. Sunnah Nabi kena mandi pagi Jumaat. Dia langkah sunnah lah. Jadi itu sedikit lah yang saya cerita. Kalau saya cerita pun yang pelik-pelik lagi, banyak lagi yang tak masuk akal kan. Tapi kita buat. Cuma saya perasan asalnya guru tu tak nak bagi ilmu tu. Dia kata tak payah ambil lah. Sebab dia pun nak buang ilmu tu. Saya kata saya nak juga. Kita orang cakap apa pun nak kan. Dia tanya saya, siapa tanggung dosa? Saya kata saya tanggung. Boleh. Kalau saya kata dia tanggung dosa, dia ajar, dia tak mau ajar. Saya tanggung. Kan? Dia kita akan jadi macam syawak kita naik lah. Kita keinginan kita tu. Kan? Menjadi lah. Syawak kita kuat, tak maksud kita nafsu kita. Nafsu kita tu kita tengok orang tu kita saya rasa benda tu ganggu hidup kita lah. Kan? Takkanlah kita hidup kita untuk tu je kan. Tapi ilmu tu betul lah. Mungkin ada melibatkan benda-benda lain sebab boleh jimak sampai berjam-jam kan. Mungkin. Saya rasa dah tak munasabah lah pula kan. Sesuatu yang mencari adat kan. Lagipun dia punya ritual pun pelik kan. Dia punya syarat-syarat dia pun macam. Saya ada urut dekat Gemencih ada. Gemencih 9 ada satu orang Indonesia urut guna kaedah macam saya buat tu. Tapi dia tak pakai mata cangkul. Dia pakai mata kapak. Mata kapak. Saya boleh tahu ni sebab 3 orang yang dia urut tu datang rumah saya urut dengan saya pula. Saya tanya kenapa tak pergi dengan dia tu. Menjadi tak? Dia kata jadi, memang power bang. Habis tu kenapa datang kat saya? Dia orang cuma tak tahan terlampau sakit je urut dengan dia tu. Tu datang kat saya. Dia terlampau sakit. Tapi dia orang cerita kaedah tu. Saya pun dengar lah. Dah lah terlampau sakit. 3 malam lah kena urut macam tu. Dia pusing kepala tu. Macam tu sampai menangis. Dia orang tu pemain rugby. Pemain rugby pun tak tahan sakit tu. Aduh. Dekat tempat Ustaz, dekat Miri tu, Haji Saninan tu antara yang saya pernah jumpa dulu lah. Beliau antara apa nama, ayah saya suka urut dengan dia. Dia insya-Allah okey lah Haji. Kalau orang Miri kenal, dia antara yang popular lah, yang famous lah. Okey, masya-Allah. Okey Ustaz. Insya-Allah saya rasa lama dah kot kan. Okey. Dan nanti macam jadi kelas pula lah. Okey. Itu dia tadi perkongsian daripada Cik Syazwan, masya-Allah. Jazakallah khairan kepada beliau kerana sudi berkongsi cerita pengalaman dia semasa belajar dan semasa menawarkan khidmat dan kemahiran dia mengurut. Dan itulah tadi pesanan dia supaya kalau sesuatu ilmu itu
kita tengok ia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bertentangan dengan agama kan, kita kena tolak. Kena tolak. Yang penting ialah akidah, betul tak Syazwan? Yang penting ialah redha Allah. Apa guna kalau kita pandai, kita ada banyak ilmu, ada pandai macam-macam kan, tetapi Allah tak suka, Allah murka. Buat apa kan? Ya, kita nak supaya hidup kita di dunia dan di akhirat ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Sekali lagi terima kasih Cik Syazwan, jazakallahu khairan. InsyaAllah lain masa nanti kita akan kupas pula topik-topik yang lebih deep lagi insyaAllah. Okey, so aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.